استغفر الذي لا اله الا انت خلقته وانا عبدك وعبدك والسلام اعوذ بك من شر ما صنعت عبدك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنب الا انت. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Imam muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jelas. Ni ada kata jelas? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ini mau jelas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah ma syaa Allah la yusuqul khairan illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la yati bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jelas. Khair, sedaya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi kita punya siri kita Fitness Kolbu. Di sini saya di lokasi di Koleksi Nias Putra Perdana bersama dengan sahabat kita yang buat grand opening sepanjang tempoh dari 26 hingga 31, insya-Allah. Baik, suara jelas, bising sikit ya. Saya berada di open space. Kita biar ramai-ramai boleh kita menikmati santapan rohani ini, insya-Allah. Di saat kita memerlukan kekuatan meneruskan kehidupan, kita kena jelas bahawa kekuatan itu mestilah bermula dari dalaman. Baik, dari dalaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada, tapi boleh dengar boleh dengar jelas Yang penting ada bising-bising tu sikit tak apa. Yang penting mesej sampai. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedaya memuliakan Allah SWT, para penonton yang dirahmati Allah SWT. Baik, para penonton yang dirahmati Allah SWT, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ni kita sambung kita punya pengajian kita ni, InsyaAllah, dan Fitness Kolbu. Fitness Kolbu kita, InsyaAllah, bagaimana kita nak membina kekuatan jiwa. Ramai tak nampak betapa penting kekuatan jiwa. Kita hari ini duk nampak kekuatan jasadi di badan, kekuatan syariat luaran. Tapi apabila semangat kita lemah, hilang semangat, hilang semua kekuatan, tuan-tuan. Nampak? Hati-hati. Semua semangat ni duduk mana? Semangat. Semangat ni duduk pada jiwa sebenarnya. Semangat bukan duduk pada benda. Jangan cari semangat pada benda. Ada orang cari semangat pada benda, hati-hati. Selari bulan dia jadi syirik. Cari semangat, ustaz, semangat saya dah hilang, ustaz. Sebab apa semangat hilang? Sebab Allah. Dengarlah. Ni Pak Mutu. Pak Mutu kan? Betul? Pak Mutu Jaswat. Ayah kepada Puan Diana, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Sedang jemaah muliakan Allah SWT, bantu sebarkan dulu. Sebarkan lagi lah, kita rilah balik. Tajuk kita Tuan Aswad pin lokasi. Ramai bertanya, tu dia. Ramai tanya pin lokasi, Puan datang. Koleksi Nias ni basikal ada, apa ada, semua ada. Barang-barang kanak-kanak lah, kanak-kanak. Baik. Sedang jemaah muliakan Allah SWT.
Hilang semangat kita ni sebab apa? Hilang semangat ni sebab ketakutan lah. Ada ketakutan yang kita tidak uruskan. Sambung tajuk tadi, mengurus ketakutan. Mengurus ketakutan, insyaAllah. Bantu sebarkan kita lah. Kita berbagi insyaAllah. Waktu duha kita masih ada lagi, insyaAllah. Saya tadi saya dah sambung live, kita sambung live lagi, InsyaAllah sambil-sambil kita berhujung minggu bersama ahli keluarga ni. Bercuti kita ni, cuti lama kan. Pada hari Jumaat tu hari Sabtu Ahad mungkin insyaAllah. Baik, sudah jemaah mulakan Allah SWT. Sambil kita duduk bersama keluarga, mengisi hari minggu kita isi dengan pengisian rohani, mengurus ketakutan dari sudut kebenaran. Apa pentingnya ilmu agama ni? Ilmu agama ni penting sebab apa? Nak mengurus tentang jiwa. Jiwa ni mesti dengan agama. Agama tu mesti dengan kembali kepada Allah SWT. Tu dah keluar satu bajikan. Okey. Baik. Agama tu jiwa. Kucing pun dengar. Masya Allah, tengok kucing pun dengar live daripada pagi ni. Alhamdulillah. Baik, mengurus ketakutan. Takut ni benda yang tersembunyi. Takut yang macam tadi sambung. Agama membantu kita untuk mengurus ketakutan. Ramai tak faham apa konsep agama. Kena ada ceramah pula. Ya Allah, ada ceramah pula ni. Adakah kita ni meniaga ni, jumpa ustaz datang ni just nak keberkatan yang sementara? Tidak. Untuk pengetahuan, sahabat kita ni, Encik Aswad kita ni, saudara Khairul Aswad ni, antaranya niat untuk berazam jihad dengan agama. Jadi perniagaan yang ada ni adalah sebagai tarik atau wasilah untuk merealisasikan niat tu tadi, memperjuangkan agama dengan harta dan jiwa. Allah kata dalam surah As-Saff kan, nak tak perniagaan yang tidak merugikan. Semua ahli perniagaan, bukan mesti kena ada kedai tu tuan. Niaga ni bukan mesti ada kedai. Niaga ni kata Allah Ta'ala, nak tak perniagaan yang tidak akan merugikan dan tidak akan membawa pada azab perik siksa api neraka. Itulah tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang mempertahankan agama dengan harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Baik, harta dan jiwa ni, harta dan jiwa. Sebab apa harta nombor satu? Kemudian jiwa. Sebab harta ni, ramai orang kadang kehilangan jiwa ni. Harta ni kadang-kadang membuatkan orang hilang kewarasan hidup tu. Sebab tu harta dia letak ke depan. Barang siapa yang berjaya mengatasi hartanya, yang ni maksudnya ada ke, tiada harta ke, ada duit ke, tak ada duit ke, dia boleh atasi. Dia boleh atasi, bermaksud dia akan ada kekuatan jiwa. Baik, berbalik tentang tadi, kenapa pentingnya agama? Kenapa pentingnya agama? Menguruskan ketakutan ni mestilah menguruskan ketakutan yang tidak boleh diuruskan oleh perkara lain. Kalau ketakutan yang zahir, yang nampak, itu kita boleh elakkan. Makai contoh tadi, nampak saya bawa kereta tadi, bawa kereta, jangan mengundang kepada perkara-perkara yang boleh mengundang bahaya. Bahaya nampak, ketakutan yang bersifat zahir, ketakutan yang bersifat materi, kebendaan, itu nampak. Cuma kita nak bincang di sini bagaimana ketakutan yang tidak nampak. Ketakutan yang tidak nampak tadi adalah berkaitan tentang dalaman hati. Contoh, urusan tentang perniagaan. Takut bisnes rugi, itu takut. Takut tak ada duit, takut suami kahwin lagi, takut juga tu. Takut masa depan, takut. Macam mana anda nak elakkan? Soalan dia, macam mana nak elakkan ketakutan yang tak nampak tu? Tu soalan. Takut tak cukup rezeki, cari duit banyak-banyak tu lah. Duit tak cukup rezeki ni, cari duit banyak-banyak, nanti terjamin rezeki. Ya ke? Adakah bila ada duit banyak-banyak ketakutan tu hilang? Bila dah ada duit, takut habis duit pula. Ada orang dia tak ada duit, dia takut, dia bersangka bahawa bila dia tak ada duit, itulah ketakutan dia. Maka dia pun bekerjalah siang malam pagi petang nak penuhkan duit dia. Takdir Allah Ta'ala, banyak duit. Bila dah banyak duit, banyak pula bodyguard from Beijing. Keluar takut-takut, tengok kiri kanan takut-takut, tidur rumah, dalam rumah tak tenang. Apa sebab? Sebab ketakutan yang dia nak selesaikan itu tidak selesai dengan ketakutan kebendaan.
pada asalnya takut tak ada duit. Bila tak ada duit, dia adakan duit. Bagi dia, selesai. Tapi bila dia dah adakan duit, tuan-tuan, kemudian takut habis duit. Nampak? Dulu, itu dalam bab duit pula. Dulu dalam bab pasangan pula. Dulu takut tak ada pasangan, takut keseorangan. Kahwinlah dia. Dah kahwin pula, takut pula pasangan tak ada. Jadi ketakutan yang bersifat khafi, bersifat tersembunyi ni, dia tidak boleh diselesaikan dengan kebendaan. Walaupun sekarang kita tak nampak, sekarang kita tak berhadapan, relax, tak apalah ustaz, saya tak kira. Saya buat apa yang saya nak buat. Saya uruskan keduniaan saya, uruskan kerja, cari duit, uruskan anak-anak, bagi makan, uruskan rumah, besarkan. Dia buat apa benda yang zahir. Tiba satu masa dia terpaksa kena hadapi ketakutan yang tidak boleh diuruskan oleh kebendaan. Itulah ketakutan yang tersembunyi, ketakutan jiwa. Termasuklah dengan hantu semua, tersembunyi. Macam mana nak selesaikan? Sebab itu mau tidak mau, yang beragama Islam sebagai contoh, mau tidak mau, itulah kaedah yang paling tuntas, kaedah yang paling mustajab untuk menghilangkan ketakutan itu. Nak menghilangkan, dia kena hilangkan ketakutan itu, tuan-tuan. Kalau hidup ada ketakutan, anda tidak akan ada kehidupan. Sebagai contoh tadi lah, anda bawa kereta tapi takut-takut nak bawa. Berapa ramai tak bawa kereta? Nak bawa kereta tapi takut-takut, nak bawa benda takut-takut, tak selesai masalah. Anda hidup tak boleh pergi jauh sebab takut-takut, walaupun ada kebendaan yang banyak. Anda tidak boleh merasakan kenikmatan yang penuh, takut-takut. Jadi cara kita nak uruskan ketakutan ni, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama kita kena, saya punya staff tak tampak komen. Memang staff. Okey, nampak dah. Oh, situ. Okey. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan agama pula dengan apa, tuan-tuan? Nak uruskan ketakutan, apatah lagi di akhir zaman itu, banyak ketakutan tadi yang tersembunyi. Ingat, jangan salah takut. Takut benda, uruskan dengan benda. Takut luka, jangan main benda tajam. Takut aksiden, jatuh motor, langgar kereta, jangan bawa laju ikut tak tentu arah. Bawa ikut dia punya pemanduan yang berhemah. Kalau takut dia di lambung ombak, jangan rumah di tepi pantai. Itu benda yang zahir, kan? Anda boleh berbicara. Tapi kalau pergi kepada yang gaib, contoh, takut sakit. Sakit ni sifat zahir ke sifat gaib? Sakit tak nampak, tuan-tuan. Sebab tu time makan, kita boleh makan apa yang kita nak. Kalau nampak penyakit, senang, kita tak payah makan. Setiap makanan nampak penyakit. Penyakit tak nampak. Macam COVID sekarang, nampak tak? Makin halus penyakit, makin tak nampak. COVID ni, tuan-tuan, nak tengok pakai teleskop. Bukan teleskop pula, mikroskop. Nama teleskop tengok langit. Mikroskop 7 kali halus daripada bakteria yang ada. 7 kali ganda lagi halus. Kalau kata nampak penyakit, senanglah. Doktor pun senang. Kadang-kadang kita jumpa doktor, doktor tanya sakit apa, dia tanya kita balik sakit apa. Kita datang dah sakit-sakit, dia tanya sakit apa, kat mana sakit. Belakang ni doktor pening-pening kepala, makan apa, dia tanya. Sebab penyakit memang tak nampak. Sebab tu orang kata dia punya datang dia, tuan-tuan, datang dia macam ribut, zup terus datang. Orang tu kata datang macam ribut, dia punya pergi macam semut. Tu ayat dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tersalah sebut mikroskop bukan teleskop, bunyi sama. Datang macam ribut, pergi macam semut. Sebab tu
sakit ni, penyakit ni, ramai orang nampak nak hilangkan, nak takut sakit makan ubat. Sekarang ada penyakit yang tak ada ubat. Sebab tu berbalik dengan perbahasan menguruskan ketakutan dengan berbalik kepada punca ketakutan tu. Takut yang kita yang selalu bermain dalam fikiran kita, dalam hati kita, ketakutan yang tersembunyi. Jadi ketakutan itu mesti diuruskan kembali dengan agama. Agama Islam mengajar kita mengurus ketakutan. Jadi sakit. Sakit ni tuan-tuan, kita kena doa dulu, minta kepada Allah berlindung. Sebab tu makan baca doa. Sebab tu tidur baca doa. Naik kereta baca doa. Pergi mana-mana nak baca doa. Buka kedai baca doa. Sebab sakit pula bukan sakit zahir saja. Ada sakitnya orang sakit hati. Orang iri dengki, makan-makan tu kan, jangan main-main. Kadang-kadang orang tak kena gaya, dia baginya hantar santau macam-macam jenis ada. Sakit bukan sakit yang zahir saja, sakit batin ada, iri dengki khianat sakit juga. Macam saya ceramah dia tuan. Di satu tempat di dulu lah 4 tahun lepas, 5 tahun lepas dah. Ceramah dekat satu apartmen tu. Saya kira lama dah ceramah situ. Tak satu masa tak nak jadi cerita tu. Kena tu kan. Orang sakit hati juga. Kena juga. Jadi sakit ni, anda takut sakit, semua orang takut sakit. Tak ada lagi orang kata aku berani sakit. Mana sakit mana? Jangan. Hebat Namrud pun kena dengan serangga. Apa dia panggil? Nak kata serangga ada, lalat pun ada, tumbang. Namrud tumbang tuan. Jadi sakit ni bukan benda yang kita suka. Tak ada lagi orang suka sakit. Nak gimana ni? Kita pergi hospital, saja jalan-jalan kata, tak dibawa orang nak pergi jalan-jalan ke hospital. Kalau boleh tak nak pergi. Kalau boleh tak nak pergi. Jadi kesakitan itu mohon perlindungan. Allahumma afina fi badanina. Itu ada dalam surah Maksurat, dalam ayat doa Maksurat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Sakit tuan, jangan. Sebab tu orang muda jangan rasa orang yang sihat di atas asbab muda, jangan suka. Sebab dia sihat bukan sebab muda. Dia sihat sebab Allah bagi. Kawan saya, sebaya saya dah ada yang pergi dah. Orang sekarang umur 30-40an ada dah jalan. Dah sakit-sakit yang dia tak pasti, tak sangka dia sakit. Sakit yang kena gangguan ni berapa ramai lagi. Sebab tu uruskan kesakitan itu, jangan sekadar fikir ubat. Balik pada agama. Agama suruh ikhtiar pada syariat tanpa meninggalkan hakikat. Ini tauhid, akidah. Itu kaedah dia. Sakit. Sebab itu lambat laun bila kata sakit tak sembuh-sembuh tuan, mula dia cari cara alternatif mistik. Minta dengan semangat itu, dengan semangat ini. Nampak tak? Itu kaedah dia. Jadi maknanya ada di sebalik perkara yang zahir. Itu mesti difahami ada perkaranya tersembunyi. Contoh sakit tadi, anda memerlukan sembuh. Anda takut sakit? Takut. Uruskan ketakutan itu dengan belajar tentang makna kesembuhan. Itu cara dia. Makna kesembuhan itu, Allahumma salli ala Muhammad. Makna kesembuhan, cari kesembuhan dengan apa? Dengan ketaatan. Sebab tu sesiapa yang diuji dengan sakit dalam perbuatan orang ke, ataupun sakit dengan sebab fizikal ke, makanan tak kena ke, Nabi kata punca banyak penyakit daripada perut, daripada makanan kita ke. Jadi antara cara yang paling mustajab nak sembuh ni adalah betulkan balik ketaatan. Sebab tu ada orang, Nabi kata, dan ada orang juga sakit yang disembuh dengan sedekah. Sakit tapi sedekah boleh menyembuhkan Ustaz. Ya, sakit itu satu bab. Bila anda sedekah, maka ketaatan makin menghindarkan, membantu untuk menghindarkan tadi kesakitan tadi. Sedekah pula istiqamah.
Sedekah dia istiqomah, sedekah masa, sedekah harta, sedekah kebaikan, dia perbetulkan balik. Sakit ni, jangan ingat kita kena cari ubat yang bentuk makan je. Nampak? Itu urus ketakutan. Anda kena betulkan balik. Sebab anda nak kesembuhan. Sembuh tidak boleh makan ubat. Dan salah kalau kita letak etikot sembuh dengan ubat. Salah, syirik nanti. Sehat dia, tapi sembuh bukan dengan ubat. Sembuh dengan Allah. Syifa. Allahu yashfi. Allah maha menyembuhkan. Sebab itu mau tidak mau anda kena faham agama. Tak kisahlah walaupun saya ni ustaz, saya bukan orang belajar background agama, ustaz bukan balik sekolah agama. Ni bukan sekolah agama ke, pergi ngaji agama ke. Ni hidup beragama. Sembuh. Betulkan ketaatan. Sebab tu orang yang taat itu orang yang sihat, insya-Allah. Semakin anda taat, semakin anda kuat nanti Allah buat anda. InsyaAllah. Ya, tiada ada mudarat pada sakit, mudarat hanya pada Allah. Amalkan doa tu. Tiada ada mudarat pada sakit, mudarat hanya pada Allah. Baik. Itu sakit. Kalau dalam bab rezeki, duit. Siapa yang takut tak ada duit? Bagi tahu. Jangan buat main, semua orang takut tak ada duit. Itu yang kerja siang malam bagi hutang sebab takut tak ada duit. Tapi masih juga tak ada duit. Duk macam tu juga. Ingatkan dah ada duit dah. Macam tu juga. Tahu lah ustaz, duit ni ustaz, tahulah macam mana. Jadi takut tak ada duit. Jadi nak selesaikan masalah duit ni dengan duit juga. Adakah nak selesaikan masalah duit dengan duit? Samalah konsep sihat tadi. Adakah sekadar anda nak sihat dengan makan ubat? Berapa ramai orang hari ni dah terperangkap dengan satu bakul ubat. Ubat bawa puluh kilo, bawa ubat. Dan sebelum tu sihat, adakah dengan makan ubat? Dah sihat bukan dengan makan ubat. Anda sihat dengan diberikan. Lahir-lahir alhamdulillah sihat, tak ada bergantung ubat pun. Bila start makan ubat? Bila sakit. Dulu sihat, mana makan ubat? Ada ubat nak sihat? Tak. Mana ada ubat? Doktor ni datang jumpa doktor je kan. Sakit apa? Tak ada sakit. Habis tu saja nak makan ubat. Gila apa doktor? Balik. Doktor suruh balik. Makan vitamin ke tak? Jangan makan ubat. Orang sihat tanpa ubat. Tak ada ubat untuk sihat. Ubat tu untuk orang sakit. Vitamin, makanan suplemen, yelah, bolehlah untuk sihat. Tapi sihat tu dapat anugerah. Sebab itulah hari ni baru kita sedar, ya Allah Maha yang sihat. Nampak? Kementerian Kesihatan Malaysia sekali dia bagi advice, tutup semua yang ambil. Penyakit datang langsung kita tak boleh. Sekarang ni boleh meniaga alhamdulillah. Sebab dia punya sakit yang tak ada duit lagi bahaya daripada sakit penyakit tadi. Ustaz, sakit tak ada duit lagi bahaya tak daripada sakit badan ni kan. Dia punya bahaya tu lebih bahaya lagi. Allah Akbar. Kalau itulah kefahaman dia, tak selesai masalah dah. Tak ada duit, uruskan dengan faham konsep rezeki. Razzaq. Uruskan rezeki anda. Macam mana nak uruskan rezeki? Kita tak mampu uruskan rezeki. Jadi maknanya uruskan ketaatan anda. Berbalik perbetulkan ketaatan. Rezeki ini bermula dengan taat. Anda boleh dapat duit, tapi belum tentu Allah berkati duit itu yang dinamakan rezeki yang berkah. Isteri-isteri boleh bekerja keluar rumah tanpa suami minta izin dengan suami, boleh, berjaya dia ustaz, banyak duit dia si isteri ni, boleh. Tapi adakah berkat? Adakah anda boleh hidup dengan bahagia dengan duit begitu? Tak boleh. Sebab tu kena balikkan diri dengan Allah. Sebab tu pentingnya agama. Pentingnya agama ni tuan-tuan, sepenting, lebih penting daripada anda kata nafas itu penting. Pentingnya agama ni lebih penting daripada anda pentingkan nafas. Hidup. Hari-hari orang semua kerja nak hidup, niaga nak hidup, nak kahwin nak hidup.
Niaga nak hidup, kahwin nak hidup, sihat nak hidup. Tapi hidup tidak tunggu sihat. Hidup tidak tunggu kena ada pasangan. Hidup tidak tunggu kena ada duit. Anda hidup dulu kan sebelum ada benda-benda tadi. Sebelum ada rezeki yang anda fikir duit tu, anda dah hidup dah. Sebelum ada pasangan, anda dah hidup dah. Sebelum ada niaga, anda dah hidup dah. Jadi anda hidup ni dengan apa? Itu sepatut fikir. Sebab tu hidup itu dimulakan dengan yang menghidupkan. Sebab hidup untuk Allah betulnya. Inna solati, surah Al-An'am ayat 62-63. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak? Jadi buatlah sesuatu itu untuk kembali persiapkan kepada kematian. Nah, itu kaedah dia. Jadi rezeki kita kena uruskan dengan ketaatan, bukan uruskan dengan usaha. Berapa ramai orang yang berusaha siang malam pagi petang, Allah tak jamin rezeki. Rezeki di sisi Allah, bukan di sisi kita. Kita hanya berusaha, belum tentu jadi bila. Sebab tu mulakan dengan ni, nak buka dengan barakah, baca doa. Tu nak minta Allah berkat lah tu. Nak minta Allah berkat, kita jadikan insya-Allah, jadikan dia asbab untuk akhirat, untuk mati. Ustaz, ini apa yang saya buat ni untuk mati. Jadi sedang mulakan Allah SWT. Betul, Allah tak takutkan kita dengan kemiskinan, Allah tak takutkan kita dengan keduniaan. Sebab hidup benda ni boleh selesaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila kata begitu, kita uruskan. Jadi kalau anda takut tak ada duit, anda kena faham dari mana asal usul. Jadi bermula duit dengan apa? Dengan usaha? Tidak. Bermula duit itu dengan anda faham dulu rezeki, Razzaq. Ini orang beriman dia begitu, tuan-tuan. Ini penting agama. Agama mengajar kita untuk menjaga kembali keyakinan, iman, Razzaq. Biarpun tak ada duit, tetapi rezeki ada. Biarpun tak ada duit, tapi rezeki tetap ada. Allah jamin rezeki kita hari ini, lalu adalah duit. Jadi alang-alang takut, biarlah takut betul-betul. Takutlah kita sungguh-sungguh. Takutlah kita dengan Allah yang boleh meniadakan rezeki dan mengadakannya. Sebab rezeki sifat Allah, bukan sifat kita. Kalau Allah tidak berkenan, Allah tidak memperkenankan kita untuk dapat apa yang kita hajati, tak dapat. Jadi sebab itu anda kena faham, kita kena faham, mengurus ketakutan itu bukan dengan hanya mengadakan perkara itu, tak selesai masalah. Sebab itu hari ini kita bekerja dari dulu sampai sekarang, tapi kita masih lagi takut dengan duit kita. Takut-takut hidup dalam ketakutan. Sebab apa? Sebab tiada dia selesai masalah dia. Jadi kalau rezeki, duit, itu kaitan dengan rezeki. Itu yang official, yang khusus. Sebab itu termasuk dengan konspirasi Iblis, Dajjal. Dia buat kita supaya bergantung dengan duit, buat kita bergantung dengan ubat, supaya kita tidak perlu minta lagi dah. Kita tak nak minta. Kita bukan nak minta rezeki, kita minta duit. Betul tak? Doa minta rezeki ke? Tak, kita minta duit. Bila sebut dia warzuqni, fikir duit. Asal rezeki je duit. Asal rezeki je duit. Anu fikiran. Sebut rezeki, sebab dalam doa tak sebut duit. Dalam doa tak sebut duit, tak mana ada Nabi ajar minta duit. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ghina, kaya, tak sebut harta. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, tak ada. Wal dinaru thayyiba, tak ada. Wal malu thayyiba, tak ada. Nabi sebut wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, minta rezeki. Dalam doa iftitah, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, rezekikan aku. Mana ada duitkan aku? Ada? Tak ada. Kita je akhir-akhir ni kita duk fikir duit. Asal rezeki duit.
Asal dapat rezeki, duit. Tu konspirasi Dajjal. Asal tak cukup rezeki dia, tak cukup duit. Malah takut nak sebut tak cukup duit. Sebab masin mulut Ustaz. Punya takut kita dengan duit, kita lebih berani sebut tak ada rezeki. Berani kita sebut tak ada rezeki. Yakinnya kita sebut tak ada rezeki. Dengan muka pokok kerut tu, tak ada rezeki kita nak orang tak beli. Oh, tak ada rezeki kita, tak cukup rezeki ni. Hanya itu yang masin ni. Patut sebut tak ada orang beli. Habis cerita. Bukan tak ada rezeki, tak ada orang beli yang nyari. Itu saja. Tak ada duit, itu saja. Bukannya tak ada rezeki. Kita takut nak sebut tak ada duit. Takut sungguh kita dengan duit. Tapi dengan rezeki kita tak takut. Sebab tu kita buat sambil lewa dengan rezeki. Berkat ke, tak berkat ke, halal ke, tak halal ke. Allahu Akbar. Orang tak heran dah. Akhir zaman Nabi kata antara isu besar halal haram dah tidak dibimbangkan. Yang penting masyuk. Yang penting masyuk. Solat ke, tak solat ke, apa ke, aurat ke, tak aurat ke, peduli ke tak. Yang penting masyuk. Ini kena fikir. Anda boleh dapat duit tu, tapi berapa lama nak selesaikan? Sampai ke mati tak selesai juga. Bukan sampai ke mati, tanam hidup balik nanti, Allah hidupkan balik, tak selesai lagi masalah tu. Jadi maknanya kita kena faham, yang kita takutkan rezeki bukan duit. Kita tak takut tak ada duit, sebab selagi mana Allah menjamin rezeki kita, selagi itulah ada semua perkara yang kita perlukan, termasuklah duit. Rezeki ni yang paling utama sebenarnya makan. Sebab tu orang kaitkan doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Duk faham itu doa makan. Padahal itu bukan doa makan. Itu doa berkati rezeki aku. Boleh dia doa Allahumma barik lana, berkati rezekiku. Boleh dia pada apa? Perniagaan. Berkatilah rezeki, ya Allah berkatilah rezeki pada rumah tangga. Rezeki itu. Tapi makan yang paling penting tak? Ya. Bukan duit. Tapi sekarang ni duit yang akan kontrol makan. Nanti masalah. Sampai ketika nanti ada duit, Allah buat tak boleh makan. Apa dia? Sakit. Rezeki yang paling besar, paling mahal tu sihat. Sampai kita dah ada duit banyak, tiba-tiba makan tak boleh banyak. Habis time tu ngangah, lopong. Duit banyak, makan tak boleh. Makan tu tak boleh, makan ni tak boleh, itu tak boleh. Saya dulu pernah ada berhadapan dengan seorang tu tuan. Dia punya kos perubatan 1 juta. Duit banyak, Allah pun bagilah kos untuk jaga kesihatan dia berjuta-juta. Katalah sampai di tahap Ustaz, dia tanya, Ustaz, saya ni kalau paksa habiskan harta saya untuk anak saya ni, saya tak kisah Ustaz. Berapa nilai kesihatan. Tapi orang tak heran kan, sihat, sehingga sanggup membiarkan diri itu sakit kerana cari duit. Sebab tu nak cari duit pun berpada-pada. Jangan sampai merosakkan kesakitan itu. Sampai tak tidur, sampai sakit badan, sampai beria-ria. Dah kalau sakit, apa nak buat? Apa orang tak boleh buat? Sebab tu kena hargai kesihatan dengan ketaatan. Bukan dengan sihat pulun katanya. Sihat dia pulun. Allah bagi sakit, baru tahu langit tinggi rendah macam mana. Sekarang kan, tengok semalam bila kemarin saya makan dengan sahabat saya, accountant. Jangan suap pun ada sekali. Dia cerita apa, one of the syarikat penerbangan. Bukan kata million billion Sebab kesihatan, kesakitan, isu sakit ni, pandemik ni, dia akan klaim kerugian berjuta-juta ringgit. Tak sedap, air bulan siap bilion, dia kena disperse dia punya banyak harta. Anda nak challenge dengan sakit, sihat, challenge. Dah tengok langit tinggi rendah, challenge. Cari duit sampai sakit, silakan. Sebab tu orang tua-tua dulu aja, arwah tok saya, kalau cari duit, pukul 6 balik rumah dah. Dia kontraktor lah. Kalau yang kerja kena shift malam tu, kerja nak buat macam mana lah.
Tapi dia kontraktor. Kontraktor ni kalau ikutkan kerja tak cukup tanah. Malam meeting, pagi meeting, siang meeting. Siang meeting, malam meeting, lepas malam meeting, tidur meeting, semua meeting. Projek. Arwah tok saya pukul 6 balik. Pukul 7 keluar, pukul 6 balik, pukul 11 tidur. Sebab pukul 11 tu berita jam 10, berita dunia. Dulu kan ada berita dunia tu. Berita jam 10 tu. Ada tengok berita dunia, ambil tahu juga hal-hal dunia je, Ahmed. Tengok sampaikan plekat gulung sampai ke atas, minum kopi ni. Jadi jutawan juga kan ni, Ahmed. Umur 58 tahun apa? Keluar kerja pukul 7 pagi, balik pukul 6. Alhamdulillah jadi jutawan dah. Mengasalah kat cicit-cicit tu. Semua cash, kereta cash, rumah cash, ada hutang. Umur 58 tahun. 58 tahun mula jadi kontraktor. Meninggal umur 83 tahun, ada 20 tahun. Alhamdulillah, milioner. Cash, tak ada hutang. Beli kereta cash, 2 biji kereta cash, bawa duit cash, bayar cash. Di mana usahanya? Sebab tu balik awal, balik pukul 6, pergi ladang, berpeluh-peluh. Sihat. Tapi sihat untuk taat, bukan sihat untuk maksiat. Sekarang ni hati-hati, ada orang sihat ni sampai sihat sampai buat maksiat. Hati-hati. Bagaimananya mengurus rezeki itu dengan mengurus ketaatan, bukan mengurus rezeki dengan anda buat sampai anda sakit. Rezeki yang paling besar tu sihat. Rezeki yang paling besar sihat. Tak ada benda yang boleh bayar dengan sihat. Waimah duit pun boleh habis untuk sihat. Duit pun boleh habis untuk sihat. Ni berapa bilion ni kita guna untuk kos perubatan sekarang. Kerajaan terpaksa menanggung kos perubatan. Kerajaan terpaksa tanggung kos subsidi banyak. Kerajaan terpaksa supply balik keluar balik berapa macam-macam lah isu. Kerana nak sempat sihat. Allah nak ajar balik kita akhir zaman ni. Kita punya takut tak ada duit sampai kita biarkan kesihatan kita. Sihat pula kita biar tak taat. Apa maksud tak taat? Kita pergilah buat dunia. Sekali Allah halang dunia. Nak fly tak boleh, nak terbang, nak pergi bercuti tak boleh, nak pergi luar negara tak boleh. Dulu sihat dia fikir jalan hujung tahun fly, hujung tahun fly. Kumpul duit nak pergi travel. Itu dia tahu. Dia tak dia fikir kumpul duit nak tunggu orang susah. Siapa lagi susah ni? Siapa lagi yang tak makan? Siapa lagi ni tak boleh nak bayar hutang kereta sangkut ni? Siapa lagi ni orang tak boleh bayar hutang rumah ni? Kumpul duit pakat-pakat. Tak, dia tak fikir. Dia fikir ada duit lebih untuk dia. Untuk jalan-jalan cari makan, jalan-jalan cari keseronokan. Sekarang Allah buat habis. Shutdown semua tu, Pak. Nampak? Sekarang ni kita kena betulkan balik lah. Takutlah tak ada rezeki itu. Jangan mana-mana sebut tak ada rezeki. Selagi mana Allah tak sebut tak ada rezeki. Dan setakat hari ini memang takkan tak ada lah Allah kata tak ada rezeki. Sebab sifat rezeki itu kekal. Sifat rezeki itu luas. Sifat rezeki itu tak habis-habis. Jadi jangan kita risaukan perkara yang tak habis-habis itu. Apa dia? Rezeki memang takkan habis. Makanan takkan habis. Wallahi, kedai ni buka, tumbuh macam cendawan. Yang tutup kedai tu je, makan tak tutup tu lah. Yang Amin. Dekat tempat saya tu ada satu restoran tu, saya ingat dah 4 kali tukar owner. Kedai tu ada lagi, makan ada lagi. Selagi mana ada mulut, selagi mana ada perut, lagi tu ada makan. Yang tak ada orang jual tu, mana orang yang jual tu? Oh, tak ada dah. Gimana? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, meninggal dah. Meninggal lah atau meninggalkan perniagaan itu. Tak tahan ustaz, orang kacau, orang dengki, orang khianat. Dan dia je orang khianat, orang niaga tak khianat. Nampak? Makan tak habis. Orang kata makan tak habis. Ya betul, makan tak habis. Yang habis kita. Takutlah kita ni bila habis Allah tanya nanti tak boleh nak jawab. Tu caranya, jangan fikir rezeki cukup tak cukup ni. Habis ke? Janganlah. Cukup tak cukup ni, ya Allah rezeki. Jangan. Itu cara urus ketakutan.
kasih sayang. Di bab kasih sayang, urus kasih sayang macam mana? Kan? Tembak sini. Mana pistol? Urus kasih sayang dengan apa? Dengan kebendaan. Sama juga. Kasih sayang itu bukan dibina dengan kebendaan. Kasih sayang kita kaitkan dengan perkahwinan, betul? Kasih sayang perkahwinan. Mula-mula kahwin dah ada rumah banglo. Mula-mula kahwin dah ada kereta banyak. Mula-mula kahwin dah ada benda. Tak ada benda pun mula-mula kahwin. Jadi maknanya kahwin tu bukanlah dengan harta benda, dengan kasih sayang. Boleh terima segala kekurangan. Boleh terima. Nampak tidak? Jadi maknanya kita nak uruskan kasih sayang tu juga dengan ketaatan. Kasih sayang bukan dengan kebendaan. Adakan benda, konon-konon sayang. Tidak boleh menjaga kasih sayang itu dengan kebendaan. Silai bulan kerana kebendaan dah nanti jadi pergaduhan. Semalam ada tanya saya, ada yang inbox, Ustaz, harta sepencarian suami isteri. Saya cakap harta sepencarian suami isteri memang ada dalam akta lah, dalam agama. Dalam agama ni dia gini. Dia tak panggil harta sepencarian, dia panggil nafkah. Hak isteri tu ada. Macam mana suka tak suka, suami kena bagi. Ada bahagian dia. Cuma dalam enactment undang-undang keluarga, dalam bila berlakunya penceraian ataupun kematian, dia ada harta sepencarian. Biasanya dalam penceraian lah, dalam kematian ni dia akan pergi kepada faraid. Mati saja faraid. Sebab tu banyak orang bagi sistem hibah, hadiahkan pada isteri, hadiahkan. Tapi saya nak cerita tentang sepencarian ni. Suami masih hidup, cerai hidup. Dulu kita tak kerti nak minta-minta ni, tapi bila macam ni kita bergaduh. Nampak? Sebab tu saya kata, kalau perkara yang membawa kepada perbalahan, pergaduhan, itu lebih baik kita hindarkan. Bincanglah elok-elok. Bukan dengan kebendaan. Kerana bergaduh sebab kebendaan tu jadi masalah. Jadi sidang Jumaat mulakan Allah. Kebendaan untuk keperluan. Ya, kebendaan tu keperluan saja. Keperluan sahaja. Bukan tujuan, bukan keutamaan. Perlu ada rumah. Perlu. Keperluan asas. Perlu ada kereta. Keperluan asas. Bukan tujuan kahwin nak ada rumah. Nama apa? Rumah tangga. Rumah tangga bukan rumah yang kita nampak depan mata yang kita duduk sekarang ni. Rumah yang dimasukkan tu adalah di syurga. Itu rumah kita di sana. Sebab tu dipanggil pasangan mati. Jangan fikir hidup kat dunia ni, fikirkan mati nanti jumpa tak balik pasangan kita. Beria-ria bercinta beranak rak, lalai mati tak jumpa. Itu tak boleh. Sebab tu kita kena bina hubungan yang setia sampai ke jannah. Tirjannah, Ustaz, tirjannah. Kalau pergi kahwin tu jumpa, supaya mudah-mudahan berkat sampai ke jannah. Tapi kalau nak jannah, dia tidak boleh berbalah. Kalau nak jannah, dia tidak boleh ada pergaduhan yang berbentuk kebendaan. Semalam ada yang tanya saya, Ustaz, apa beza bergaduh dengan mempertahankan kebenaran? Kadang-kadang seorang suami isteri, seorang nak agama, seorang nak dunia, bergaduh. Baik, orang yang ada agama dia tak bergaduh lah. Dia tak bergaduh lah. Cuma dia berhujah untuk menegakkan kebenaran. Berhujah untuk menegakkan kebenaran. Bukan bergaduh, berbalah-balah, menyalah-nyalah. Nampak? Itu patutnya kita kena faham. Jadi orang yang ada agama, you ada right untuk pertahankan dengan hujah lah. Bukannya kita berbalah, lawan balik cakap. Suami cakap macam ni, 10 kita balas dia. Kalau betul anda isteri yang beragama, itu isteri dia boleh terima kesilapan pergaduhan itu. Bukannya berbalah. Nampak? Ini akan masuk pada bagaimana kita nak tirjannah tadi. Baik. Kalau kita kaitkan dengan teori bagaimana konspirasi dan Dajjal iblis, dia semua akan alihkan kepada bagaimana nak menghalang kita untuk mencapai maksud kasih sayang tadi. Bagaimana nak menghalang kita untuk mencapai maksud rezeki tadi. Bagaimana nak menghalang kita mencapai maksud kesihatan tadi, kesembuhan.
Dia akan alihkan kasih sayang ke bendaan, rezeki ke bendaan, kesembuhan ke bendaan, benda. Kebendaan ini yang banyak buat kehancuran. Percaya atau tidak? Contoh, kita meniaga dalam konteks kerja sendiri, makan bisnes lah. Kita ada partner. Asalnya bisnes masuk sikit dia duit, income sikit. Tak macam mana dia buat kerja siang malam, ni jadi cari duit ni, cari duit. Dia tak bina kefahaman, dia bina kebendaan. Lain sekali, bisnes dia meletup, income juta-juta tuan-tuan. Start tu lah nanti ada tuntutan. Ni hak aku yang buat kerja lebih. Ni hak, mula perebutan, pecah kongsi. Sebab apa? Tak ada kefahaman. Dia tak bina kefahaman, dia bina kebendaan. Sebab tu banyak minta maaf cakap, kadang-kadang pecah kongsi. Bila dah berjaya pecah kongsi. Patut time tak ada duit lah pecah kongsi. Tak payah kita kongsi lah, kita sama-sama tak ada duit, tak payah berkongsi. Tak payah. Ini dah bila dah ada duit pecah kongsi. Seorang buat ke kiri, seorang buat ke kanan. Dah ada duit. Sama dengan rumah tangga. Awal rumah tangga sepahaman je. Saya terima awak seadanya. Tapi bila dah ada macam-macam ada, mula tak sepahaman. Makin lama makin tak sepahaman. Sebab apa? Tak bina kefahaman, dia bina kebendaan. Ini hati-hati. Bila tak bina kefahaman dengan tadi, menguruskan ketakutan, apa sebenarnya yang kita takut dalam hidup ni, kita urus baik-baik, insya-Allah makin lama hidup, kita akan makin sefahaman. Bila kita sefahaman, maka kita tidak akan ada perbalahan. Yang ada hanya perbincangan. Dalam Islam dia panggil musyawarah, bincang, discuss, bincang. Isteri bincang dengan suami, cakap, bang, saya nak usulkan pembentangan tentang rangkaan pembangunan rumah tangga ni. Buat perangkaan rumah tangga. Cakap baik-baik, bagi tahu saya cadangkan, buat cadangan. Bukan saya nak arahkan abang, arahan terus. Dia perbincangan, musyawarah dia panggil. Bukannya argument, tak puas hati, tak boleh. Benda boleh bincang, buat apa nak cincang. Yang abang dah sampai masanya kita kena sebat, lebarkan sayap rumah tangga kita. Ingat kita bagi peluang dekat yang mana kita boleh bantu. Kahwin lagi katanya. Kahwin lagi, ya, kita bantulah, kita bantu. Macam itu. Bincang, bawa bincang, bukan bawa cincang. Itu agama membawa pada perbincangan. Agama sangat terbuka jalan perbincangan. Sebab tu kita ada mazhab, 4 mazhab. Yang mazhab yang muktabar lah, yang utama, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, mazhab Imam Maliki, Hambali. 4 mazhab. Sebab apa? Sebab berbincang. Ada masalah, bincang. Ini agama, mengurus ketakutan. Tapi tidak, kebendaan tidak boleh bawa bincang. Betul tidak? Kebendaan tak boleh bawa bincang, bukan? Bila tiada kefahaman, tiada keimanan, kebendaan akan membawa kepada pergaduhan, menuntut hak, bergaduh. Banyak saya terima laporan. Ketakutan tak selesai setelah kita menguasai kebendaan, dikuasai oleh kebendaan. Pergaduhan demi pergaduhan kerana kebendaan. Bila kita leraikan kebendaan tadi, kita tak bergantung kepada kebendaan, berbalik kepada maksud kasih sayang. Dulu kita macam mana, Mah? Kamu ingat balik kita mula macam mana, Mah? Ingatkan balik asal usul kita macam mana. Orang tua kata ingat asal usul lah. Jangan lupa kulit, kacang lupakan kulit. Makin hidup makin ada fahaman, kesefahaman tu sepatutnya lah. Sebab tu pentingnya program macam ni. Contoh kita live pagi ni buat dekat kat sini, dekat tempat koleksi yang sini. Patut tak ada kena-mengena lah. Niaga lah. Apa yang jadi ramah kat sini pula ni. Contoh. Tapi nak bagi konsep, nak kena faham. Apa pun kita kena buat, kita kena ada kefahaman. Ingat, secanggih mana kereta tuan-tuan, kalau tak ada kefahaman untuk mengendalikannya, tak guna juga. Hancur semua perkara kerana tiada kefahaman.
tak sepahaman, rumah tangga bergaduh sebab tak sepahaman, bukan tak ada kebendaan, tapi tak sepahaman. Kadang-kadang tu saya jumpa ada satu kes tuan-tuan. Ini dia kahwin lagi lah kes ni. Lelaki ni, suami ni, dia dah transfer share kat isteri yang pertama dah. Memang berata punya. Berata tak berata, dia kahwin nombor 2, mas kahwin 100,000. Saya tengok dekat dia punya CD nikah, tu dia 100,000. 100,000 tuan-tuan, mas kahwin. Dalam mas kahwin 100,000, dia pau lagi macam-macam lagi. Dia itu nak, ini nak. Cerai bukan juga, tak puas hati juga. Ini tamu dah bagi semua dah, harta, buat perjanjian. Takut nanti si kedua ambil macam-macam, buat perjanjian, transfer. Pun tak jadi juga. Sebab apa? Tak ada kefahaman, tak ada kesefahaman. Ini jadi masalah. Botol besar-besar pun tak ada kefahaman nak bawa, tak jadi juga. Jadi dunia bukannya hilang kerana tiada keduniaan, tetapi bila tiada kefahaman. Ingat, bila kita tiada kefahaman, bertembunglah atau bertemulah dengan kehancuran. Jadi sedang jemaah dengan Allah Ta'ala, insyaAllah itulah sikit sebanyak bagaimana perkongsian kita pada pagi ini mengurus ketakutan. Nanti kita sambung lagi, tajuk ni panjang juga, sebab saya dah buka menguruskan ketakutan ni. Kita akan cuba perincikan, termasuklah dengan ada seorang sahabat kita ni minta ustaz boleh ceritakan dengan teliti bagaimana berhadapan dengan sifat-sifat yang mazmumah atau ketakutan itu dalam menghadapi kehidupan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi, dan besok InsyaAllah Cik Aswad free besok pagi je, boleh? Free je. Tak pergi ke Ipoh, tak sampai ke Ipoh lah, nak kita ada melawat ziarah ke tempat dia. Siapa yang ada kelapangan boleh kita pergi half day, pagi tengah hari balik lah. InsyaAllah rak santai kita, kembar jiwa. Kita nak start balik, pergi sekejap pagi, tengah hari, dan tengah hari lepas zuhur balik lah sampai insyaAllah. Yang mana nak ikut PM saya insyaAllah, kuliah bikers kita. InsyaAllah kita akan pergi ke tempat di Ipoh tu, cari masjid lama sikit. Walaupun tak boleh kita ziarah siap, kemudian kita akan balik insyaAllah. Siapa nak bersama-sama dengan saya besok, PM saya. Okay, Ustaz, apa jenis motor ke? Silakan, silakanlah. Tapi kalau tertinggal jangan marah. Kalau tertinggal belakang jangan marah. Itu sajalah. InsyaAllah itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada jemputan ni, pada saudara Khair Aswad kita. InsyaAllah dan isteri kita doakan perniagaan ni, semualah jenis perniagaan ni. Koalisi ini ni salah satu lah. Salah satu kan Cik Aswad, salah satu. Di bawah apa? Asdi Global. Apa Asdi itu? Apa dia? Allah sentiasa di hati. Itu dia. Asal. Aswad Diana. Ini style lama ni. Asal suami isteri ni gabung nama. Bahaya. Allah sentiasa di hati. Mantap. Bila Allah sentiasa di hati, tak ada apa yang tak boleh jadi. Semua jadi. InsyaAllah. Itu je dia punya kata kunci. Rahsia. Rahsia tu insyaAllah. Khair. Terima kasih pada semua yang menonton pada pagi ini. Terima kasih teman berteman kita pada pagi ini dalam Fitnah Qalbu. InsyaAllah besok mari kita mungkin rajin saya buatlah besok lah sikit-sikit. Dijemput siapa nak bersama dengan saya besok. Dan di sini ni polisi ni ni banyak lagi basikal ni main borong semua. Saya banyak datang beli buat balik habis itu. InsyaAllah. Khair. Alhamdulillah. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan atas Farah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allah.